apakah intipati dari peristiwa hijrah ini? Saya nak mulakan bahagian pertama dengan kita cerita sedikit sejarah. Sedikit sejarah sebelum kita pergi kepada apakah pengajaran ataupun intipati yang dapat kita manfaatkan daripada kisah hijrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man nasarahu wa walah. Yang dirahmati Allah, Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya kepada Sahibus Samahah Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor, Sahibus Sa'adah Pengarah Jabatan Agama Islam, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abah-abah, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan akan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu panduan dan ilmu yang berguna, dan mudah-mudahan untuk terus kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini satu malam yang begitu bersejarah, iaitu kita berkumpul dan kita nak bicarakan mengenai satu peristiwa, iaitu peristiwa hijrah Nabi SAW. Dan apakah intipati dari peristiwa hijrah ini? Saya nak mulakan bahagian pertama dengan kita cerita sedikit sejarah. Sedikit sejarah sebelum kita pergi kepada apakah pengajaran ataupun intipati yang dapat kita manfaatkan daripada kisah hijrah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berketurunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni tarikh dia kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Kita kan 2020, 1800 tahun sebelum Masihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dia ada dua orang isteri, satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Daripada Siti Sarah dapat anak bernama Nabi Ishaq, yang kemudiannya dari jaluran Siti Sarah ini lahirlah Bani Israel. Daripada keturunan Sayyidatina Hajar lahir Nabi Ismail, dan daripada jaluran Nabi Ismail maka lahirlah bangsa Arab. Jadi orang Arab dengan Bani Israel ini dia daripada jaluran keturunan yang sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara kedua-dua keturunan ini, Bani Israel paling banyak diutus para nabi dan rasul. Paling banyak. Daripada bangsa Arab, hanya 4 orang nabi pernah diutus kepada bangsa Arab. Yang pertama Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud makamnya berada di Hadramaut, Yaman. Kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam makamnya berada di Jordan. Nabi Saleh alaihissalam makamnya berada di Mesir. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya berada di Madinah.
Nabi Ismail belum dikira bangsa Arab lagi daripada keturunan itu. Macam Nabi Ishak lah, Nabi Ishak belum keturunan Bani Israel lagi. Jadi oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel, daripada jaluran Bani Israel tidak menghargai Nabi. Datang Nabi itu bagi nasihat kepada mereka, mereka tak suka, mereka bunuh Nabi ini. Ini yang disebut wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka tu suka bunuh Nabi, suka-suka dia je. Sebab apa? Hari ni bunuh Nabi, nanti seminggu ke, 2 minggu ke, sebulan akan ada orang dapat wahyu, dapat Nabi baru. Ada Nabi baru, dia kata Nabi ni lagi tak best lah, Nabi yang kita bunuh tu lagi bagus lah, kita bunuh pula lah. Ini pekerjaan mereka bunuh pula Nabi tu. Sampai pada tahun 1 Masihi ni tahun kelahiran Nabi Isa AS. Jadi ketika zaman Nabi Isa AS, ada 3 orang Nabi yang diutus kepada yang satu zaman. Ada 3 orang Nabi diutus pada zaman Nabi Isa, iaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Pun ketiga-tiga ni nak dibunuhnya. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelih dan dicincang-cincang badannya. Badannya bersepah-sepah berada di Jerusalem. Kepalanya diselamatkan oleh orang beriman, dikebumikan di Masjid Umawi di Damsyik, Syria. Tangannya dibawa oleh orang beriman, disimpan oleh orang beriman, orang Goptik di Mesir. Lama orang Goptik simpan tangan Nabi Yahya. Ketika zaman Khalifah Utsmaniyah, mereka jumpa Khalifah, mereka kata kami ada simpan rahsia, kami sebenarnya simpan tangan Nabi Yahya ni, kami tak mampu nak jaga dah. Maka mereka bagi kepada Khalifah simpan. Pada 1924 ketika Khalifah dihapuskan daripada sejarah, maka barang-barang Nabi-Nabi ni disimpan, diletakkan di museum. Jadi ada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Ni Nabi Isa nak dibunuhnya, tapi Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dan Quran Allah sebut, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakannya. Sebab orang Yahudi waktu tu cuba nak bunuh Nabi Isa, diserupakan pengikut salah seorang pengikut Nabi Isa dengan rupa Nabi Isa, dan Nabi Isa diangkat ke langit. Ketika ketiga-tiga Nabi ini tak ada, mereka berharap akan lahir Nabi baru, dapat Nabi baru. Tapi tunggu punya tunggu, kali ini tak ada. Biasa kita bunuh Nabi, dapat Nabi baru. Ini tak ada. Tunggu-tunggu tak ada, tunggu-tunggu tak ada. Akhirnya mereka tengok balik ajaran Nabi Isa alaihissalam, mereka temui. Allah rakamkan benda di dalam Al-Quran. Nabi Isa itu datang hanya membawa berita tentang Nabi akhir zaman. Mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu hanya datang untuk membawa berita Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Jadi mereka pun cari mana tempat Nabi akhir zaman ni akan dilahirkan. Mereka buka, tengok balik ajaran Nabi Isa.
Rupanya Nabi akhir zaman ni akan dilahirkan di satu tempat bernama Tihamah. Ada dalam kitab Ad-Dibai, yub'atsu min Tihamah. Mana ada Tihamah? Tihamah ni nama baru. Tak ada dulu, tak ada siapa. Apa tu makna Tihamah? Tihamah ni maksudnya tanah rendah, kering, tapi banyak tumbuh pokok tamar. Jadi orang Yahudi ni cari mana Tihamah ni. Mereka pergi ke Iraq. Iraq subur. Iraq ada sungai Dajlah, ada sungai Furat. Iraq tu subur. Walaupun ada bahagian di Iraq tu padang pasir, umumnya bandarnya subur. Mereka tengok Syria, Syam, tanah Syam subur, walaupun ada bahagian padang pasir subur. Jerusalem, wah Jerusalem tak usah cerita lah, tanah sana memang subur tuan-tuan sekalian. Mesir, walaupun ada bahagian Mesir padang pasir, tapi bandarnya dengan ada wujudnya sungai Nil subur. Akhirnya mereka yakin sangat. Mereka tengok-tengok tu, oh Tihamah tu Yathrib. Yathrib ni nama lama bagi Madinah. Tihamah ni Yathrib. Yathrib ni nama lama bagi Madinah. Jadi orang Yahudi, orang Bani Israel waktu tu, beramai-ramai mereka pindah dekat Madinah, Yathrib, nama lama Yathrib. Beramai-ramai pindah ke Yathrib, duduk di situ, beranak pinak di situ. Tujuannya apa? Biarlah Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuan dia. Sebab tu kita pelik, kenapa Bani Israel nak duduk kat Madinah dibanding Jerusalem, Syam, Mesir, semua tempat kota-kota hebat. Yathrib tu kota tak ada apa-apa pun. Tapi rupanya Allah menghendaki Tihamah tu Mekah rupanya. Tanah rendah yang kering, banyak tumbuh pokok tamar, rupanya Mekah. Dan Allah menghendaki Nabi akhir zaman itu lahirnya daripada bangsa Arab. Itu ketika Nabi dilahirkan, kemudian Nabi bawa bukti-bukti kenabian. Sebahagian ahli kitab beriman, sebahagian lagi tak nak beriman. Allah sebut berdiri dalam Quran, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah ahli kitab itu melainkan setelah datangnya Nabi membawa bukti-bukti kenabian. Sebahagian beriman, sebahagian lagi tak nak beriman. Jadi lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 570 Masihi. Kita biasa dengar tahun gajah, tapi kalau tahun Masihinya 570 Masihi. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Hampir 600 tahun orang Yahudi tunggu Nabi akhir zaman, hampir 600 tahun. Dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu lahir daripada Bani Israel. Hampir 600 tahun mereka menunggu itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi lahir pada 570 Masihi. Lahir sebagai anak yatim. Ketika ibundanya mengandungkan Nabi kita, ayahandanya meninggal. Kalau mengikut ahli sirah, 2 bulan dalam kandungan. Jadi Nabi lahir tak pernah berpeluang menyebut perkataan ayah, sebab lahir sebagai anak yatim. Jadi dibesarkan di Mekah. Pendekkan cerita, maknya meninggal, dibela oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib, meninggal, dan akhirnya dijaga oleh pakciknya Abu Talib yang penyayang. Maka Abu Talib mendidik Nabi, mengajarkan ilmu perniagaan, kebiasaan orang Arab ni. Allah sebut dalam Quran kan, li'ilafi Quraisy
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu, mereka pergi berdagang pada musim sejuk ke Yaman, pada musim panas ke Syam. Itu kebiasaan orang-orang Arab tu dah berdagang. Sebab tu kalau kita tengok ataupun kita bertengok ataupun studi sejarah, orang-orang Arab ketika zaman Nabi ada lagi telah sampai di tanah-tanah bahagian Nusantara ini. Balik nanti tuan-tuan pergi cek untuk nulis review sebagai sirah Barus, kan, type nama Barus. Barus ni lebih kurang dalam 12 jam perjalanan daripada Aceh, kan. Dulu kawasan di Nusantara ni ada 2 tanah saja. Kita boleh tengok kitab Syekh Daud Al-Fatani dalam membahaskan bab kiblat. Tengok kiblat tanah Melayu, tanah Jawa. Tanah Melayu ni mana? Sumatera tu semua tanah Melayu. Kalau tuan-tuan pergi Jambi, tuan-tuan boleh ziarah makam ulama Melayu Jambi. Orang Sumatera, tanah Melayu tu daripada Sumatera, semenanjung tanah Melayu, selatan Thailand sampai ke Filipin, sampai ke belah Myanmar sana tuan. Jakarta ke bawah tanah Jawa. Jadi gerbang pertama Islam sampai di Barus. Dan Barus tu kenapa mereka datang ke Barus? Di Barus ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Dalam bahasa Arab, kapur barus dipanggil fansur. Pernah tak dengar nama ulama yang dinisbahkan dengan kota Barus? Contohnya Hamzah Al-Fansuri, maknanya dinisbahkan dengan Barus. Barus ni gerbang pertama Islam sampai di Nusantara, tapi belum jadi sebuah negara lagi, belum jadi sebuah kerajaan lagi. Sebab kerajaan Sriwijaya 670 Masihi, di zaman selepas zaman Sayyidina Osman. Tapi dah kerajaan kecil sudah ada waktu tu. Tuan-tuan muslimat sekalian, maka Nabi dah biasa berdagang, diajar dengan ilmu perniagaan. Antaranya adalah ke Syam pada musim panas. Pada musim panas ni pergi ke Syam. Sekarang Syam ataupun Syria kita tak boleh nak pergi, Covid pun satu lagi perang kat sana. Kalau tak, dulu tuan-tuan boleh ziarah dekat Syam ni, dia ada satu bandar perniagaan, bandar ni Busra. Di situ ada satu kawasan bekas tapak unta Nabi. Jadi Nabi waktu jaga unta, Abu Talib dipanggil oleh satu orang ahli kitab, dia jaga situ, terbenam kaki unta ni. Tempat itu dipanggil Mabrukun Naqah. Mabrukun Naqah, tempat unta yang Nabi jaga. Waktu tu Nabi budak lagi, sekitar umur 10 ke 12 tahun. Sampai sekarang boleh lihat tempat tu. Jadi ketika Abu Talib mengajar Nabi ilmu perniagaan, ada satu orang ahli kitab selalu memerhatikan rombongan Abu Talib. Sebab antara ciri-ciri Nabi akhir zaman ni, kalau ikut kitab Dibai 4, yub'athu min tihamah baina yadayhil qiyamah fi zahrihil alamah tuzilluhul ghamamah. Dia dilahirkan daripada Tihamah, di belakangnya ada tanda, macam tanda lahir tu, dilindungi awan ke mana dia pergi. Jadi Nabi ke mana-mana, rombongan Abu Talib ni dilindungi awan. Abu Talib kata, jadi ahli kitab dekat Busra, dekat Syam kata, budak ni ada tanda-tanda kenabian. Jangan benarkan dia ni ikut engkau pergi berdagang. Aku takut orang Yahudi tengok budak ni dia akan bunuh.
Sebab orang Yahudi mengharapkan Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Nanti kalau dia dah boleh jaga diri dia, pergilah. Sebab dia budak lagi. Semenjak daripada itu Abu Talib tak pernah bawa lagi Nabi keluar daripada kota Mekah. Hanya berniaga di kota Mekah, sebab Mekah pun pusat perniagaan juga waktu tu. Jadi macam peniaga dulu ni dia ada macam, nak senang faham, macam expo lah sebulan dekat Syam, sebulan dekat Yaman, sebulan ada dekat Mekah. Dia punya jaluran perniagaan tu ya. Jadi tiga-tiga ni pula menghubungkan antara barang-barang dari timur dan barat. Daripada timur dia ada dua laluan. Satu laluan sutera, Silk Road. Silk Road ni bermula dari Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Samarkand, Bukhara, Khiva, pecah pada dua. Satu ke Rom, satu Parsi. Jadi masuk juga negara kawasan Arab. Satu Spice Route. Spice Route ni bermula daripada Guangzhou, Melaka, Goa belah Hadramaut sana itu. Dan menariknya, ketika Rasulullah wafat, kedua-dua laluan ini berjaya diislamkan oleh para sahabat. Laluan sutera dan laluan rempah. Jadi kita Nusantara ni termasuk dalam laluan rempah, Spice Route, laluan rempah kita ni. Jadi belah atas dia laluan sutera. Jadi maknanya itu cara perniagaan zaman dulu. Sampai umur Nabi ketika umurnya 20 tahun kurang lebih, baru Nabi boleh jaga diri. Nabi bawa ataupun pergi berdagang. Dan ketika itu Nabi boleh jaga diri Nabi sendiri. Nabi dulu ada satu pedang daripada ayahandanya. Ayahanda Nabi Abdullah, dia ada pedang ni diwariskan pada Nabi. Nama pedang ni Ma'thurul Fajri. Pedang tu memang ditulis nama ayahanda Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Pedang tu dibagi pada Nabi. Jadi Nabi selalu guna pedang tu kalau pergi berdagang ke apa semua. Sampai waktu hijrah, Nabi pun tetap gunakan pedang ayahandanya tu. Sebelum Nabi ada pedang sendiri, mula daripada Madinah, dia ada pedang daripada ayahandanya. Jadi mana Nabi berdagang. Dan Nabi berdagang ni terkenal daripada kecil lagi. Nabi ni terkenal dengan orang yang amanah. Jadi orang suka nak amanahkan harta perniagaan untuk Nabi bawa dan ada keuntungan bagi. Pendek cerita, semua kita tahu ada satu orang yang terkenal iaitu Khadijah. Dia mengamanahkan hartanya pada Nabi untuk Nabi berdagang. Akhirnya maka Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Umurnya 25 tahun. Jadi berlalu masa sampai hampir umur Nabi 40 tahun. Umur Nabi hampir 40 tahun. Kalau tarikh Masihinya bila 610 Masihi. 610 Masihi ya. Jadi umur Nabi 40 tahun ketika itu orang banyak rujuk masalah pada Nabi. Dan ada kadang-kadang masalah tu besar. Jadi Nabi minta untuk tangguh, aku fikir kejap. Jadi Nabi selalu akan pergi berasingan. Nabi pergi beruzlah di satu bukit Jabal Nur, semua kita tahu, dan di Gua Hira. Di situ Nabi akan fikir beribadah mengikut syariat Nabi Ibrahim AS. Sampai satu malam, maka sedang Nabi bersendirian, tak ada siapa pun yang ada kat situ. Siapa pernah pergi Gua Hira kan, manjat. Gua Hira ni kecil, dia tak besar, muat seorang je. Dan kalau Gua Hira ni betul-betul menghadap ke arah Kaabah, menghadap ke Masjidil Haram. Dan kalau duduk dekat Gua Hira menghadap ke Masjidil Haram, maksudnya kita membelakangkan pintu gua.
kita membelakangkan pintu gua maksudnya. Maknanya kalau menghadap Masjid Haram ni, maknanya kita akan belakang pintu gua. Jadi satu malam sedang Nabi duduk di Gua Hira, dah membelakangkan pintu gua, tak sedar siapa datang. Tiba-tiba Iqra ya Muhammad. Oh, tuan-tuan sekalian, kita dengar pun terkejut. Boleh bayang tak Nabi waktu tu seorang-seorang kan? Betul kalau ikut sirah, pucat kita lah pun, kalau kita sendiri katakanlah kita balik kampung lah mana-mana tu pergi bermusafir lah kan, balik daripada kejauhan, kita cakap kat kawan kita, kita singgah sebelum sampai rumah kita jauh lagi ni, singgah masjid lah mana sembahyang dulu lah kan, sembahyang dulu. Kita pun singgah satu masjid, tak ada orang dah pukul 2 pagi kan, masuk masjid tu, kita imam, kawan kita jadi makmum sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba satu masjid, amin, agak-agak lah kan, agak-agak imam ke mana, makmum ke mana. Selaku manusia terkejut, tak pucat lah muka Nabi, kena ikut, kejut lah, Iqra ya Muhammad. Tak silap Tapi Nabi ni tenang orang ni. Kalau kita pengsan lah ingat, tergulik-gulik lah ingat Nabi boleh jawab lah, ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. Iqra ya Muhammad. Aku tak boleh baca, sampai sesak nafas Nabi kan. Tak kenal, Jibril bukan datang memperkenalkan diri, tak, tiba-tiba je. Akhirnya Nabi boleh ikut. Bermula 610 Masih itulah maka Nabi dilantik menjadi Nabi. Dilantik menjadi Nabi 610 Masih, peristiwa di Gua Hira. Jadi Nabi pun turun. Sayyidatina Khadijah tengok-tengok pucat muka Nabi, dia pun ambil selimut-selimutkan, tak apa. Nanti besok kita jumpalah. Pakcik tu ahli kitab, kita tanya dia. Besok paginya jumpa satu orang ahli kitab. Dia kata, itulah Namus. Namus ni nama bagi Jibril dalam bahasa Hebrew. Itulah Namus yang pernah turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Muhammad, engkau akan ditentang oleh kaummu. Kalau aku ni muda lagi, tentu aku akan mempertahankanmu, wahai Muhammad. Ahli kitab tu pun dah tua dah. Betul, rupanya ujian dia, dapat wahyu, kemudian Nabi kena sampaikan, bukan benda mudah. Orang kat Mekah tu yang baik-baik dengan Nabi, semua jadi menentang Nabi. Tapi Nabi tu tak sampaikan. Sampai satu hari Nabi sedih tau. Sedih sangat. Macam, aku sampaikan tapi semua baling dengan najis dah apa semua. Itu yang Nabi satu hari duduk kan, 623 Masihi, kurang lebih 3 tahun sebab kenabian. Nabi duduk, Nabi berselimut sebab macam sedih, tak tahan. Macam kita berdakwah tak minta apa-apa pun, nak supaya orang dapat kongsi keimanan, kena baling, kena fitnah, kena maki. Nabi duduk, turun surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangun. Ulama perubatan Islam menyatakan ayat 1 sampai 7 bagus sangat bagi orang yang ada depression. Mana orang kalau sedih duduk, fahami dan amalkan surah Al-Mudathir ayat 1 sampai 7. Maksudnya sebab waktu tu Nabi tengah duduk, wahai orang berselimut, kum, bangun. Fa'anzir, ingatkan diri kamu, ingatkan kaummu. Kemudian 5 step dia nak ubat kesedihan. Balik nanti buka surah Al-Mudathir tu, 5 step mengubat kesedihan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu agungkanlah, kena agungkan Tuhan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu sucikanlah.
Maknanya orang kalau sedih duduk kan pakaian tak terurus. Pakaian uruskan. Kemudian warabbaka fakabir wa thiyabaka fatahir waruzza fahjur, perangai lama ubah. Wala tamnun tastakthir, jangan mengharap yang lebih, ubah cara berfikir. Wali rabbika fasbir, dengan perintah Tuhanmu kamu bersabar, kuatkan hati. Kan saya tak, ceramah kita malam ni bukan kisah ubat kesedihan, tapi kita cerita maknanya apa yang berlaku pada 3 Hijrah, 3 tahun ketiga kenabian. Dan bermula tahun ketiga kenabian itu Nabi dilantik menjadi Rasul. Rasul pula, apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan. Rasul dapat wahyu wajib sampaikan. Maksudnya suka ke tak suka ke kena sampaikan. Oh lagilah tuan-tuan sekalian, tak boleh nak pilih tau. Bayangkan Nabi terpaksa cerita Isra Mi'raj, waktu tu tak ada logik, kena sampaikan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maknanya Maha Suci Allah mengisrakan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kena cerita, orang ketawakan, orang gelakkan, kena cerita. Oh bukan mudah tu sekarang ni. Oh bukan mudah. Dia tak mudah macam tu. Ni tuan-tuan sekalian, sampailah akhirnya orang Islam kena pulau. Dan berlaku tahun dipanggil tahun kesedihan. Apa tahun kesedihan itu? Iaitu tahun pakciknya, iaitu Abu Talib meninggal dan isterinya meninggal. Iaitu Sayyidatina Khadijah meninggal. Maka isterinya meninggal, isteri yang selalu maknanya memberi semangat pada dia. Dan pakcik yang membela dia meninggal. Sebab tu tahun tu dipanggil tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih Nabi SAW, tahun sedih sebab 2 orang yang sangat membela Nabi, maknanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi sedih sangat ketika isterinya meninggal? Kenapa tuan-tuan sekalian? Boleh tak cuba kita bayangkan ya? Cuba kita bayangkan dengan kalau kita berada di tempat itu dalam ketika umat Mekah sedang memulaukan Nabi, Sayyidatina Khadijah mulai sakit. Nabi nak cari ubat, pergi ke orang kafir minta ubat isteri sakit. Orang kafir tak nak jual ubat pada Nabi. Engkau Islam, aku tak nak jual ubat kau. Tolonglah isteri saya sakit, tolonglah. Tak ada ubat. Balik Nabi tengok isteri sakit, seliakan, dan melihat hari demi hari kesihatan Khadijah semakin merosot sampai menghembuskan nafas di hadapan Nabi SAW. Boleh tak kalau kita berada di tempat tu, boleh tak kita bayangkan? Yang kita hopeless, tak boleh nak usaha, tak dapat nak usaha, kan? Bukan tak pergi, tapi sampai no, kami tak jual ubat pada engkau Muhammad. Kau balik. Tolonglah, isteri saya sakit. Bukan saya tak apa, isteri saya sakit. Tak. Balik Nabi, esok pujuk lagi, tak. Sampai isteri meninggal, tak dapat nak disediakan sebaiknya dan semaksimalnya. Itu Nabi macam sedih sangat. Sedih sangat. Sampai berlaku Isra dan Mi'raj. Jadi antara Isra Mi'raj itu Nabi dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan dapat ibadah solat. Alhamdulillah, hari ini kita sembahyang merebahkan dahi kita ke lantai kerana dianugerahkan syariat solat kepada kita tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian pendekkan cerita. Kalau cerita panjang ni kalau dulu-dulu mengkisah Isra Mi'raj ke hijrah ke, kalau belajar kat pondok tu banyak hari tau. Banyak hari. Ni kita kompres cerita dia. Pendekkan cerita, sampai lepas peristiwa Isra Mi'raj, datang 12 orang daripada Madinah. Kita semua tahu Madinah perjalanannya
lebih kurang 400 km 400 km daripada Mekah. Ini cerita dulu, bukan mudah. Kita naik bas ekor, tidur, sedar-sedar sampai. Ini dulu kan, daripada Mekah, daripada Madinah ke Mekah, datang 12 orang. Wahai Muhammad, kami beriman. Nabi kata okey, balik dakwah lagi. Tahun depannya datang lagi, kali ini 70 orang. Dan akhirnya mereka kata, wahai Muhammad, kalaulah penduduk Mekah memang tak terima kamu, marilah datanglah ke Madinah, kami orang Madinah akan terima kamu. Jadi ketika itu para sahabat memang dah sangat susah sangat. Nak makan pun tak boleh, nak beli makanan. Tunggu ni yang ada expo ni. Maknanya kan dia ada Yaman ada, Mekah ada, Syam ada, itu tu setahun sekali itu boleh beli. Hari-harian tak ada. Sampai pendekkan cerita, turun ayat untuk berhijrah. Okey, turun ayat untuk berhijrah. Tarikhnya bila Sayyidina Umar berijtihad dan menetapkan tarikh supaya bermula tarikh Islam 1 Muharram. Kita kat luar sana kan, sebenarnya tarikh inilah bulan Safar lah, apa semualah. Ijtihad Sayyidina Umar kan dah di-establishkan 1400 tahun dulu, waktu Sayyidina Umar jadi khalifah. Kalau nak cari khilaf, memanglah khilaf. Tapi Sayyidina Umar kata, okey, bermulaan tarikh Islam 1 Muharram, bermulanya tarikh itu. Kita ikutlah. Kan sahabat ataupun sahabat Nabi yang rapat tu, yang menyusun tahun, nak membezakan dengan tahun yang digunakan oleh orang Rom. Orang Rom kira Masihi. Orang-orang Yahudi sendiri dah ada kiraan bulan dia, dan nama-nama bulan dia. Begitu dengan kaum-kaum yang lain. Di Islam memang kata kita mula dengan 1 Muharram, bermula hijrah Nabi itulah sebagai tahun pun hijrah. Hari inilah, hari ini. Maka Nabi pun berhijrah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, saya nak cerita sikit kedudukan Madinah biar kita faham biar kita faham. Okey, nak senang faham, semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu, dia punya keadaan lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Okey, negeri paling bawah, kita tahu kalau kita semenanjung tanah Melayu ni Johor Johor. Kat sana Yaman negeri paling bawah. Nak senang faham Mekah ni Kuala Lumpur kita ni. Kuala Lumpur Madinah ni mana? Madinah ni Kedah. Nak senang faham, Kedah. Jadi Nabi berhijrah daripada Mekah ke Kedah. Nak senang faham bahasa dia. Biar kita nampak di sudut geografi tu macam mana. Jadi maknanya daripada Mekah naik ke atas, ke Madinah tu naik ke atas. Maknanya macam Kuala Lumpur ni ke Kedah. Macam itulah nak senang faham dia ke Kedah. Jadi Nabi pun berhijrah. Kita pun tahu perjalanan hijrah pun bukan mudah. Tapi satu yang menarik iaitu ketika Nabi berhijrah ni, Nabi singgah dekat satu keluarga ni, keluarga yang kambing dia kecil. Nabi kata, boleh tak minta ada minuman apa-apa? Tak adalah. Kalau tak ada, mintalah kambing. Kalau boleh keluar susu, boleh tak minta? Bolehlah. Memang kambing tu kurus, Nabi perah kambing tu ada susu. Itulah bekalan Nabi dan bagi pada keluarga ni. Okey, sampai di Madinah. Orang Madinah menyambut Nabi dengan penuh kegembiraan. Digabungkan antara kaum Aus dan Khazraj, itu kaum kat Madinah, diberi gelaran mereka dengan kaum Ansar. Orang-orang daripada Mekah ni diberi gelaran Muhajirin. Muhajirin dan Ansar disatukan sebagai sebuah keluarga. Kalau Nabi buat perjanjian dengan orang-orang lain di Madinah, Bani Israel ada, Bani Israel pun ada.
supaya sama-sama mempertahankan Madinah. Okey, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, habis bab pertama, mukadimah. Itu baru mukadimah tau, kan? Maknanya permulaan untuk kita tahu background dia, macam mana perjalanan, itu baru mukadimah dia. Okey, okey, baru kita masuk ke isi dia. Apa dia? Okey, ketika berhijrah, Nabi betulkan 5 benda pada diri manusia. Itu Allah sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum itu melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri kita yang kita kena ubah? 5 benda. Kan? So hari ini kita akan kongsikan 5 benda yang Nabi ubah, 5 benda yang Nabi terapkan, 5 benda yang Nabi pasakkan di dalam jiwa orang Islam. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya Nabi ubah belief system, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan Nabi ubah. Diajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah segala-galanya. Allah segala-galanya. Diterapkan Allah segala-galanya. Maknanya kita ni memang kena bertauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi penyembah berhala ketika itu, maka mereka meninggalkan penyembahan berhala. Dan bagi ahli kitab yang memang dah percaya Allah tu satu, diajak untuk bersyariat dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana belief system, sistem kepercayaan. Sebab kita tuan-tuan sekalian, yang penting dalam hidup kita ni ada belief system yang betul. Segala-gala adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, kalau orang berpegang memang hatinya itu dengan kalimah la ilaha illallah, ada kalimah la ilaha illallah, dia akan dianugerahkan dengan sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang baik, sifat berani, sifat sopan santun, sifat pemurah. Sebab yang suruh jadi baik Allah. Hari ini ibu-ibu, akak-akak taat pada suami, bukan sebab suami kita. Kalau sebab suami lama sakit hati, tapi sebab Allah perintahkan, Bu. Allah perintahkan kita taat pada suami. Allah perintahkan, bukan sebab suami. Allah perintahkan. Abang-abang, ayah-ayah, kita hari ini sabar menghadapi karenah isteri, bukan sebab isteri itu, tapi Allah yang perintahkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hiduplah kamu dengan isteri kamu dalam keadaan yang baik. Hari ini kita bersabar bukan sebab isteri itu, kita bersabar sebab ya Allah, sebab Engkau Tuhan. Jadi kalau kita tahu benda tu, hati kita tak akan kecewa, kita akan sedih. Kita tegur isteri kita, bang, kita tegur ayah-ayah, tegur isteri kita. Kita tegur dia bukan sebab kita nak ubah dia, kita tak mampu ubah manusia. Tapi kita tegur dia sebab Allah suruh tegur orang salah. Jadi kalau dia tak berubah, kita tak rasa kecil hati. Sebab kita tegur bukan nak ubah dia, kita tak mampu ubah manusia. Jadi kita tegur akak-akak, sama juga tegur suami, saling ingat mengingatkan. Bukan sebab suami itu malas saya ustaz nak tegur suami ustaz, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, pusing balik, masuk balik telinga kiri, keluar kanan. Sakit hati saya ustaz. Kan? Sebab apa? Sebab tegur tu kita rasa sebab aku nak ubah dia. Memang kita akan tension, memang kita akan kecewa. Tapi Allah, kau suruh ubah, kau suruh mendegur orang yang salah. Aku tegur, tak terima ya diam. Esok tegur lagi, tak terima diam lagi lah. Minum kopi semalam. Jadi esok tegur lagi, tegur. Sampai bila bang? Sampai kalau tak abang meninggal, isteri meninggal.
tegur sampai bila-bila. Sebab suruh tegur Allah, suruh tegur. Jadi belief system kena betul. Hari ni rezeki, kita tengah diuji kesusahan, susah ujian, rezeki Allah bagi, disuruh kita berusaha. Ni orang pening. Bayangkan kita daripada perut ibu kita tak pernah rungsing pasal rezeki tau. Apa ibu makan kita makan, apa ibu makan kita makan. Lahir-lahir Allah bagi susu ada kat ibu, kita minum susu ibu. Dah tumbuh gigi kenal nasi lemak lah, ayam lah, makan. Kita pun makan. Rezeki kita tak pernah putus. Kenapa umur 40 tahun nak ajar rungsing pasal rezeki? Oi, dah 40 tahun makan tak pernah tak makan. Itu badannya pun naik PKP ni kan. Itu berungsing macam mana, aduh, macam mana rezeki Allah bagi. Itu belief system kena betul. Belief system betul, kita tenang. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Masalah kita rungsing ke pasal dunia. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Kita ni khalifah, kita mengurus. Baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita berhenti untuk azan dulu insya-Allah. Alhamdulillah, kita sedang kongsikan bab kedua, iaitu intipati kepada hijrah. Ada 5 benda yang Nabi SAW betulkan kepada para sahabat ketika itu dan dikongsikan kepada seluruh manusia. Yang pertama yang dibetulkan adalah sistem kepercayaan ataupun belief system kita. Tauhid kepada Allah bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa yang dibetulkan oleh Nabi SAW? Yang dibetulkan cara kita melihat kehidupan. Cara melihat kehidupan kena betul, tuan-tuan sekalian. Kehidupan kita ni apa? Kita ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kita akan pulang kepada Allah. Kita betulkan cara melihat hidup ini. Dulu kita sebagai manusia sampai satu keadaan kita akan rasa harta tu penting sangat buat kita. Maka kita pun bekerja cari harta. Sampai satu masa, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak sekalian, kita dah rasa harta kurang penting. Sampai satu masa kita akan rasa kesihatan lagi penting lagi. Sampai satu masa mungkin ada antara kita dah start rasa kesihatan lagi penting lagi. Berlalu masa nanti kita akan rasa kesihatan pun kurang penting. Waktu tu kita rasa kasih sayang tu lagi penting. Anak balik, cucu balik, kan, kawan-kawan lama jumpa balik. Dan nanti tuan-tuan sekalian, sampai tu masa kita dah rasa kasih sayang pun kurang dah. Sampai tu masa kita akan rasa amalan cukup penting buat kita. Kalau kita faham itu perjalanan hidup kita, tanpa meninggalkan harta, kesihatan, kasih sayang, jangan lupa untuk terus beramal. Sebab semua kita akan rasa tu satu hari nanti ni, mesti kita akan rasa. Jadi tanpa meninggalkan harta, kasih sayang, kesihatan, tuju pada amalan. Sebab itu nanti kita akan rasa besar sangat. Lebih-lebih lagi apa? Falaula idza balagatil hulqum, ketika roh ditarik ke halqum. Wa antum hina izin tanzurun, ketika itu kamu akan lihat apa bekalan kamu. Dan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Allah, umur 70 tahun tak pernah terlambat. So amalan. Cara memandang hidup kena betul. Kita dari Allah akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang baik. Jangan jadi orang yang engkar dan mungkar pada Allah. Yang ketiga, dibetulkan cara melihat diri kita. Kita ni siapa? Kita ni khalifah di muka bumi. Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian, tapi orang tak jaga diri dia,
thumma radadnahu asfala safilin, boleh direntap ke serendah-rendah kejadian. Cara mana boleh direntap itu? Dengan dosa, tabiat-tabiat yang buruk, yang tak dibaiki, akhlak yang buruk, jadi rendah. Jadi rendah. Cara melihat diri kena betul. Kita ni Allah jadikan mulia tau. Jangan jadikan diri kita ni direntap sampai ke rendah kejadian. Ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak sekalian kan, kita lahir, nama kita berbagai-bagai. Ada orang lain dengan nama Muhammad, Abdullah, Ibrahim, Abdurrahman, Khadijah, Maimunah dan sebagainya. Kita lahir dengan nama itu, kita mati pun nama itu juga. Tapi di sisi Allah, nama kita tak sama. Semua kita lahir dengan satu nama, iaitu Abdullah, hamba Allah. Tapi meninggal tak sama. Ada orang lahir dengan nama Abdullah, meninggal sebagai nama Waliullah. Ada orang lahir dengan nama Abdullah, hamba Allah, meninggal sebagai Ashabul Yamin, orang yang terpilih. Ada orang yang lahir nama Abdullah, meninggal dengan nama Al-Muttaqin, orang bertakwa. Tapi tidak sedikit lahir dengan nama Abdullah, meninggal dengan nama La'natullahi alaih, na'udzubillah. Tak sedikit. Cara melihat diri kena betul. Oh, aku ni mulia tau. Jangan direndahkan. Jangan ikut bisikan nafsu. Jangan ikut bisikan syaitan. Baca Quran, tengok apa kata Quran dalam kitab kehidupan, belajar agama macam ini, kan? Itu yang dibetulkan. Yang keempat, apa yang dibetulkan yang keempat? Yang keempat, cara melihat harta kena betul. Cara melihat harta kena betul, kan? Jadi kita ni ada harta, ada dunia kita, ya. Cara melihat dunia, cara melihat harta adalah kena betul. Harta ni ataupun dunia menyenangkan tapi tidak memberi ketenangan. Sifat harta ni menyenangkan. Oh, ada kereta baru, ada rumah baru, tapi tak memberi ketenangan, kan? Itu cara melihat harta. Jadi harta ni ada hak orang lain, ada hak sedekah, zakat dan sebagainya. Dan benda-benda itu sebenarnya sebagai bekalan kita ke akhirat. Saya nak bagi satu perumpamaan untuk senang mudah faham. Ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian, katakan saya malam ni saya ada 200 beg. Ada 200 beg. Oh, banyaknya beg ni. Banyak beg ni. Habis selepas isyak kan kita nak balik. Mana cukup tangan saya nak bawa 200 beg? Tak cukup. Jadi saya kata, abang-abang, ayah-ayah, siapa boleh bantu saya tolong angkat beg? Boleh tak? Nak bawa kat kereta saya. Oh, dan tentulah ada orang yang akan tolong angkat, bawa kat kereta. Oleh kerana beg tu beg saya, sampai dekat kereta, beg tu akan pulang dekat saya balik. Sebab tu beg saya akan pulang dekat saya balik. Kita hari ini ada harta, nak bawa semua ke akhirat, kita tak mampu tau. Kita minta tolong orang bawakan. Boleh tak tolong bawakan? Oh, sekolah agama. Boleh tak tolong bawakan? Oh, tabung masjid. Boleh tak tolong bawakan? Oh, madrasah. Boleh tak tolong bawakan? Oh, sedekah. Boleh tak tolong bawakan? Oh, infak. Sebab itu harta kita nanti dia akan pulang kat kita balik. Sebab itu jangan rasa rugi bagi. Barang yang kita bagi, barang itu milik kita. Barang kita simpan, itu bukan milik kita, kan? Jadi jangan rugi. Infak, sedekah itu dia mesti balik kat kita. Sebab itu harta kita, dia mesti balik punya. Cara melihat harta kena betul. Dan yang kelima, dibetulkan oleh Nabi SAW, cara melihat manusia. Yang kelima, cara melihat manusia kena betul, kan? Cara melihat isteri kena betul. Ada orang tengok isteri kan, leceh lah orang perempuan ni, Ustaz, leceh kan. Cara melihat isteri kena betul.
Akak-akak, ibu-ibu, cara melek suami kena betul. Kalau belum-belum dah fikir, alah suami ni keras kepala Ustaz, malah nak cakap dengan dia dah boykot 2 minggu dah Ustaz, malah cakap lah. Kan, cara melek suami kena betul. Cara melihat orang sekeliling kena betul. Cara melihat orang yang salah kena betul, kan? Jadi kita cara melihat manusia, disuruh dengan manusia ni kita hormat, ihtiram dan ikram. Ikram ni yang zahir nampak. Ikram, muliakan. Ihtiram, dalaman. Dan jadi cara tak betul, kalau kita tengok suami asyik nampak salah je, salah yang kita cari, salah itulah kan diperbesarkan. Sedangkan banyak lagi benda baik yang boleh kita tengok sebenarnya. Lepas tu berhati-hati syaitan salah satu janji depan Tuhan, kan, dalam surah Al-Hijri ayat 38 39, cuba baca. Dia bersumpah depan Allah, kan. Dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku dah menjadi sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan elokkan benda mungkar di mata anak Adam. Sampai dia buat benda mungkar, dia tak rasa dia buat salah. Banyak hari ni, kan, isteri derhaka pada suami, dia tak rasa dia derhaka. Banyak hari ni suami yang buat tak tahu pada isteri dia, dia tak rasa dia salah. Itu janji syaitan. Itu berhati-hati tau. Kita kena ukur dengan ilmu. Hidup ni kena ukur dengan ilmu. Kalau tak, kita akan rasa kita betul je hidup kita ni. Sebab syaitan dia akan menghiasi mata manusia ni pada benda-benda maksiat. Tu. Jadi muslim-muslimat sekalian, 5 benda ni dibetulkan. Sampai Madinah, orang Arab yang diibaratkan seperti belalang padang pasir menjadi singa yang hebat. Islam datang ke orang Turki, betulkan 5 benda ni, orang Turki jadi hebat. Islam datang ke tanah Melayu, betulkan 5 benda ni, orang Melayu menjadi hebat. Kita bangsa hebat, tuan-tuan sekalian. Sejarah kita je hilang. 15-11 penjajah angkut balik semua buku-buku kita tak. Saya 2009 dijemput menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Waktu tu bidang saya syarah undang-undang. Orang Rusia nak belajar pasal undang-undang Islam tapi tak percaya pada orang Arab. Dia hantar pemenangkan UM hantar saya pergi waktu tu, tahun 2009. Dekat sana saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Antaranya adalah catatan undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Penjajah kata apa, orientalis kata apa, orang Melayu ni alah, undang-undang pun tak ada. Undang-undang bertulis hanya setelah kedatangan Islam. Baru ada undang-undang Melaka lah, undang-undang Perak lah. Sebelum tu tak ada. Diorang ni undang-undang adat, daripada mulut ke mulut. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di St. Petersburg di Rusia, 100 muka surat lebih. Tulisannya tulisan aksara, tulisan asal orang Melayu sebelum tulisan Jawi. Tuan-tuan balik tengok Google, Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan dekat blog saya. Boleh tengok situ. Manuskrip dari Rusia. Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Kan? Undang-undang bertulis Islam datang ke tanah Melayu, betul kalimah benda orang Melayu jadi hebat. Islam datang ke mana-mana, betul kalimah benda ni, orang akan jadi hebat. Jadi kita betulkan 5 benda ni lah. Belief system kena betulkan, cara memandang hidup kena jelas, cara memandang diri kena betul, cara memandang harta kena betul, cara memandang manusia kena betul. 5 benda ni betul, orang akan jadi hebat. Tak percaya, balik ni cuba tulis kat rumah, tampal kat dinding, ingat, ulang-ulang biar ingat. Kita memang berubah. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, sebagai kesimpulan dia, 5 benda ni, apakah 5 benda ni sampai Allah sebut Allah takkan merubah satu kaum
sehingga mereka merubah apa yang dalam diri mereka. Apa yang dalam mereka, 5 benda ni diubah. 5 benda inilah intipati kepada kefahaman rukun Islam. Kan? Belief system adalah rukun Islam pertama, syahadah. Sembayang kita hari-hari itu adalah cara melihat kehidupan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Cara melihat diri adalah puasa. Puasa tu kita kenal diri kita, baik diri. Cara melihat harta kena betul adalah zakat. Dan melihat manusia adalah haji, tuan-tuan sekalian. Ya, rukun Islam bukan saja dibacakan secara zahir sebagai ritual, tapi ada kefahaman dia. Kalau kita faham benda itu, sebenarnya rukun Islam ni datang membawa perubahan kepada 5 benda dalam diri kita ni. Barulah kita mengamalkan sembahyang, ada kefahaman, oh bestnya solat, puasa, zakat taklah jadi beban buat kita. Hayya 'alas salah, Allah, baru zuhur dah asar, cepat betul lah waktu ni. Kita terbeban nak buat sembahyang. Kalau kita faham, oh Masya Allah. Dan sebab itu memang orang berpegang betul-betul intipati kefahaman perubahan. Hijrah berubah. Tanya mana-mana ustaz di sini. Tuan-tuan tak tahu dengar hijrah ni, kat radio ada, kat TV ada, semua mengenai perubahan. Tapi nak ubah apa? 5 benda ni. Dan 5 benda ni adalah kefahaman kepada rukun Islam. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh saya kongsikan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah atau kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.